Salam sejahtera, saya ucapkan kepada semua media. Bersama saya adalah Encik Ibrahim, PJS kita, dan juga KSU kita, Dr. Nagu. Hari ini kita nak cakap pasal kelulusan penganjuran acara sukan yang kita telah percepatkan bagi merancangkan aktiviti sukan negara. Akta Pembangunan Sukan 1997 adalah satu akta yang bertujuan menggalakkan dan memudahkan pembangunan dan pentadbiran sukan di Malaysia. Matlamat penggubalan akta ini adalah untuk memperkemaskan struktur pengurusan sukan tanah air melalui mekanisme yang membolehkan semua persatuan sukan melaksanakan tujuan penubuhan masing-masing dengan lebih berkesan, iaitu melaksana, membangun dan mempromosi aktiviti sukan yang diwakili. Susulan Town Hall yang saya telah adakan bersama ketua-ketua eksekutif dan pemain industri sukan Malaysia pada 31 Januari yang lepas dan selaras dengan konsep Madani untuk menumpukan perhatian kepada penyelesaian masalah kerana Perdana Menteri nak kita kurangkan birokrasi. Kementerian Belia dan Sukan menerusi Pejabat Pesuruhjaya Sukan telah mengambil maklum dan memastikan perkara yang telah dibangkitkan oleh persatuan-persatuan sukan dan pihak industri dapat ditangani sebaiknya tertakluk kepada perundangan sedia ada. Meneliti serta mengambil inisiatif untuk mempermudahkan proses melibatkan penganjuran acara sukan. Dalam usaha kita merangsangkan dan menggalakkan aktiviti sukan di peringkat akar umbi, seterusnya mencapai misi membudayakan sukan di kalangan rakyat, KBS telah memutuskan, pertama, semua pertandingan acara sukan tempatan yang dianjurkan oleh Badan Sukan, sama ada persatuan di peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan daerah serta kelab-kelab yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, tidak perlu mendapatkan kelulusan daripada Pesuruhjaya Sukan. Walau bagaimanapun, Badan Sukan hendaklah memastikan bahawa semua pertandingan dan acara sukan yang dibenarkan, dijalankan atau disertai adalah mengikut kaedah dan garis panduan yang diiktiraf termasuk serta langkah kesihatan dan keselamatan bagi peserta, pegawai dan penonton di pertandingan atau acara itu, termasuklah mendapatkan perlindungan insurans. Okay, jadi sebelum ini mereka mohon, sekarang kita kata tak perlu mohon. Yang keduanya adalah semua pertandingan acara sukan tempatan yang dianjurkan oleh pertubuhan dan badan bukan kerajaan NGO termasuk agensi-agensi kerajaan juga tidak perlu mendapatkan kelulusan daripada Pesuruhjaya Sukan. Walau bagaimanapun, penganjur bertanggungjawab mendapatkan sanksi kebenaran daripada Badan Sukan berkenaan dan mendapatkan perlindungan insurans bagi menjamin keselamatan peserta. Jadi NGO juga kalau adakan charity run, okey, juga tidak perlu mohon kepada kita lagi. Ketiganya adalah kementerian kerajaan atau badan kerajaan yang lain di peringkat persekutuan, negeri atau tempatan yang berhasrat untuk menjalankan aktiviti sukan supaya berunding dan berhubung dengan KBS melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara bagi tujuan penyelarasan. Keempat, semua penganjur disarankan mematuhi pelaksanaan Kod Sukan Selamat. Okey, jadi ini adalah 4 yang telah kita putuskan. Seterusnya, pihak kementerian berdasarkan peruntukan Seksyen 37 Akta 576 telah meminda dan mengemaskini senarai aktiviti yang dikira sebagai sukan di bawah jadual pertama melalui Perintah Pembangunan Sukan Pindaan Jadual Pertama 2023 bertarikh 9 Mac baru-baru ini dan berkuat kuasa mulai 10 Mac. Pindaan ini menyenaraikan 103 sukan berbanding 51 jenis sukan sebelum ini. Senarai ini kali terakhir dikemas kini adalah pada tahun 2004. Senarai sukan di bawah jadual ini merangkumi jenis-jenis sukan semasa, sukan-sukan baru dan sukan-sukan semasa yang dinamakan semula berdasarkan saranan Dewan Bahasa dan Pustaka serta Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Ini bermaksud kali terakhir adalah lebih kurang 20 tahun yang lalu senarai sukan yang telah diperincikan. Bermaksud sekarang ini dia sudah ada senarai paling terkini, berdasarkan trend terkini seperti e-sukan, e-sports.
sudah disenaraikan. Pihak KBS juga telah meminda jadual kedua dan jadual ketiga, iaitu mengenai perkara-perkara yang perlu diperuntukkan atau perlu dinyatakan dalam perlembagaan atau kaedah-kaedah badan sukan dengan menambah elemen persekitaran sukan yang selamat dan berintegriti, termasuklah pematuhan kaedah anti-doping yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Pindaan jadual kedua dan ketiga ini adalah selaras dengan komitmen Malaysia sebagai signatory kepada Kod Anti-Doping Dunia dan Kod Sukan Selamat yang telah dilancarkan pada 15 hari bulan Mac bagi memberi panduan mengenai persekitaran sukan yang selamat serta peranan dan tanggungjawab semua pihak dalam menangani gangguan dan penderaan dalam sukan. Pindaan ini secara tidak langsung memberi dimensi baru mengenai peranan Persatuan Sukan, bukan sahaja fokus kepada aktiviti sukan, tetapi Persatuan Sukan juga perlu memastikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah selamat untuk semua pihak, sama ada jurulatih, atlet, pentadbir sukan ataupun penganjur ataupun penonton sukan. KBS amat komited dalam membantu membangunkan industri sukan dan menyokong usaha pihak industri sukan atau syarikat atau pengurus acara dalam merancangkan ekonomi negara berasaskan sukan. Untuk itu, KBS telah memutuskan 1. Dokumen permohonan dikurangkan daripada 9 dokumen kepada 3 dokumen sahaja, iaitu sijil pendaftaran, perlindungan insurans dan sanksi ataupun kebenaran badan sukan pengelola. Jadi yang kurang faham kenapa tadi kata tak perlu kebenaran, sekarang perlu dokumen untuk permohonan, ini adalah untuk syarikat. Dia bukan untuk badan sukan ataupun bukan untuk NGO, tapi syarikat yang anjurkan aktiviti sukan, dia masih perlu mohon. Dan dokumen itu kita telah kurangkan daripada 9 dokumen kepada 3 sahaja. Sijil pendaftaran syarikat tersebut, perlindungan insurans dan sanction ataupun sanksi kebenaran badan sukan pengelola. Okey. Yang keduanya, fee lesen dikecualikan sehingga 31 Disember 2025. Kita nak rancakkan sukan. Kita nak tambah lagi aktiviti sukan untuk jadikannya budaya sukan. Okey. Jadi kita nak kurangkan kos kepada penganjur. Ketiganya adalah tempoh permohonan lesen kita pendekkan. Acara sukan tempatan sebelum ini daripada 30 hari, kini hanya akan mengambil masa 14 hari bekerja untuk dapatkan keputusan daripada PJS. Keduanya adalah acara sukan antarabangsa daripada 90 hari, kita kurangkan kepada 30 hari bekerja. Okey, kita nak kurangkan birokrasi dan senangkan pengelola. Keempat, permohonan lesen bagi acara sukan di Sabah dan Sarawak akan diproses oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan Rantau berkenaan di Sabah dan di Sarawak. Bagi penyelesaian jangka masa panjang, KBS akan membuat semakan semula ke atas Akta 576 dan pindaan ke atas Peraturan Pembangunan Sukan Pelesenan 2019 bagi memberi penekanan aspek keselamatan dalam penganjuran acara sukan. Adalah diharap komitmen KBS berupaya lebih banyak aktiviti sukan dapat diadakan di pelbagai peringkat dan disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat serta merancangkan industri sukan negara. Okey. Ada soalan daripada pihak media? Semua pembaharuan ini adalah untuk kita membangunkan ekosistem sukan. Kita bukan sahaja selalunya kita kata road to goal, nak menang pingat, nak fokus atlet, tetapi sebenarnya KBS ni dia jaga ekosistem sukan. Ini adalah cara untuk kita membudayakan sukan untuk pastikan di semua peringkat, bukan saja di Putrajaya, di daerah-daerah kecil, semua penganjur sukan kita memudahkan kerja mereka. Okey. Tak ada soalan mengenai ini? Ini agak jelas kan? Ya. Garis panduan keselamatan. Ya. Jadi andai kata apa-apa berlaku, adakah persatuan tu still akan dikenakan denda atau apa sebab dia tak perlu mohon permohonan kan? Okey. Saya bagi contoh ya. Dalam satu acara sukan, pelbagai perkara boleh berlaku. Saya bagi contoh kalau mereka bagi makanan kepada peserta. Kalau food poisoning, peserta boleh buat laporan polis. Itu ikut undang-undang semasa.
Okey, tapi yang kita kata tak perlu mohon adalah untuk dapatkan kebenaran daripada PJS untuk anjurkan program tersebut. Macam ni berkuat kuasa hari inilah. Ya, betul. Okey. So, kalau ada kecederaan yang berlaku, itu sebab kita kata penganjur kena dapatkan insurans. Okey. So, yang tak perlu mohon, badan sukan, NGO, agensi kerajaan. Tapi kalau syarikat, dia perlu mohon, tapi kita telah senangkan proses permohonan, kita kurangkan tempoh menunggu, kita mengecualikan fee. Okey, untuk pastikan lagi senanglah untuk syarikat itu untuk berurusan. Okey. Ada apa-apa nak tambah PJS? Ya. Ya. Betul. Bila saya adakan town hall, ada penganjur yang datang menangis kerana mereka kata kita sebenarnya nak anjurkan aktiviti sukan saja. Kenapa susahkan, kenapa kos sangat tinggi sampai kita tak mampu. Kita nak buat larian tapi kita tak mampu untuk bayar banyak lagi. So selaras dengan pembaharuan yang dilakukan oleh kita, saya juga minta badan sukan kerana penganjur dia perlu dapatkan sanction daripada Persatuan Sukan. Saya minta juga Persatuan Sukan mengambil semangat yang sama seperti kita untuk kurangkan kos kepada penganjur. Kalau ada masa town hall, ada penganjur datang dia kata sanction tu sampai RM10,000 daripada Persatuan Sukan. So bagaimana orang yang nak adakan larian dia boleh dapatkan kos ataupun yuran sebanyak RM10,000. Okay, so kita minta badan sukan juga bantu. Okay, kita nak pastikan lebih banyak lagi acara sukan. Setiap minggu kita ada acara sukan untuk pastikan rakyat Malaysia sihat.